Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih. Sesungguhnya kami merafakkan kesyukuran di atas keizinanmu untuk kami berkumpul secara atas talian pada petang ini bagi menjayakan program Akademi Nilam 2021. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada petang ini sebagai pertemuan yang mendapat kebaikan, rahmat dan maghfirah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sejahterakanlah penglihatan kami, sejahterakanlah pendengaran kami, kurniakanlah keupayaan dan kesihatan yang sempurna kepada kami. Moga kami dapat mengikut program pada petang ini dengan jayanya. Sejahterakanlah kefahaman kami. Moga ilmu dan pengetahuan yang kami peroleh nanti sebagai panduan untuk kejayaan kami di saat ini dan hari yang mendatang. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami daripada insan yang sukakan kebaikan dan beramal dengannya. Jadikanlah kami insan yang bencikan kejahatan dan berusaha meninggalkannya. Jadikanlah kami insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang mendapat kebaikan, rahmat dan maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sejahtera dan salam mesra. Saya Hitishraf Subramaniam berumur 10 tahun dari SJKT Batu Selangor. Pada hari yang indah ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Banjir di Kota. Marilah rakan-rakan sekalian, dengarlah ceritaku ini. Beberapa bulan yang lalu, di sebuah kota yang bernama Kota Melaka telah dilanda banjir yang besar. Pada masa
kehidupan seharian mereka seperti biasa. Penghuni-penghuni di kota itu tidak mengetahui akan terjadinya bencana banjir yang bakal memusnahkan rumah dan harta benda mereka. Pada pagi yang malam itu, petir dan kilat menyambar, angin bertiup kencang, tiba-tiba hujan turun dengan lebat sekali. Keadaan cuaca pada pagi itu telah menakutkan ramai penghuni kota. Di kota tersebut tinggal seorang budak perempuan kecil yang bernama Mia. Mia berusia 7 tahun. Mia tinggal di rumah teres bersama ibu dan ayahnya di kota itu. Pada pagi itu, jam menunjukkan 6:30 pagi, Mia sibuk membuat persiapan ke sekolah. Biasanya, Mia berjalan kaki bersama rakan-rakannya ke sekolah yang terletak berhampiran dengan rumahnya. Hujan turun dengan lebat bersama ribuan petir. Kelihatan aliran air di jalan raya mengalir deras. Longkang-longkang di kawasan taman perumahan itu mulai dipenuhi air. Sudah hampir sejam, hujan masih turun dengan begitu lebat. Kali ini Mia terkejut melihat air di longkang yang mula melimpah keluar dan membanjiri halaman rumahnya. Mia menjenguk halaman rumah jirannya juga. Mia berasa cemas dan dengan keadaan segera Mia bergegas ke arah ibunya yang berada di dapur sambil menjerit, "Ibu! Ibu! Air hujan masuk ke rumah kita!" Kelihatan air hujan menenggelamkan pasu-pasu bunga di halaman rumah Mia dan juga rumah jiran. Ibu Mia begitu terkejut mendengar kata-kata Mia itu. Ini karena kota yang mereka tinggal selama 10 tahun tidak pernah berlakunya bencana banjir seperti ini. Seolah-olah Puan Salma, yaitu Ibu Mia, tidak percaya apa yang dilihatnya dengan mata kasarnya. Dengan segera, Puan Salma terus ke bilik tidur lalu mengejutkan suaminya yang masih berdengkur di atas katil. Puan Salma dengan cemas sekali memberitahu rumahnya dilanda banjir tanpa diduga. Inilah kali pertama Mia melihat bencana banjir. Sebelum ini, Mia pernah membaca kisah banjir dalam buku cerita dan juga surat kabar. Tanpa membuang masa, bapa Mia, yaitu Encik Ibrahim, mengangkat barangan elektrik seperti komputer, televisyen, dan radio ke tempat yang lebih tinggi. Ibu Mia pula mengumpulkan dokumen-dokumen penting ke dalam sebuah kotak untuk disimpan di tempat yang lebih selamat. Manakala Mia sibuk menyimpan buku-buku sekolahnya beserta beberapa helai pakaian di dalam sebuah beg yang besar, lalu diletakkan di atas rak bukunya. Selepas beberapa jam, paras air meningkat ke paras lutut. Keluarga Mia tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi. Motosikal, sofa, meja, dan peti sejuk mula ditenggelami air. Pada petang itu, pasukan penyelamat Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia dan pasukan alih bomba turun padat untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Penghuni-penghuni di kota itu telah dinasihatkan supaya berpindah ke tempat yang lebih selamat. Selepas itu, bot-bot penyelamat pun tiba dan membawa keluarga Mia beserta jiran-jiran yang lain ke pusat pemindahan banjir. Mereka semua ditempatkan di sebuah balai raya. Semua mangsa banjir mendapat bantuan dari segi bekalan makanan, minuman, pakaian, dan ubat-ubatan. Mia dan rakan-rakannya yang lain juga tidak dapat bersekolah untuk beberapa hari. Walau bagaimanapun, selepas 2 hari, banjir mulai surut dan semua mangsa banjir dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Keluarga Mia berasa amat sedih
tetangga yang lain mula bergotong royong membersihkan kawasan kediaman masing-masing dan membuang peralatan serta perabot yang telah rosak. Mereka juga dibantu oleh pihak sukarelawan. Keluarga Mia dan penghuni di kota itu berharap agar tragedi ini tidak akan berulang lagi di masa hadapan. Pihak kerajaan telah mengulurkan bantuan kewangan untuk mangsa-mangsa banjir Kota Melaka ini. Sebelum berundur, izinkan saya mendeklamasikan serangkap pantun. Pergi ke laut hendak menyelam, dari pasar beli celana, jaga selalu kelestarian alam supaya hidup jauh dari bencana. Sekian, terima kasih kepada keluarga Malaysia.
makanan. Saya ambil bukti yang berlaku di pokok iaitu teluk Minamata. Pencemaran toksik terdapat dalam air menyebabkan simptom kebas-kebas, sakit kepala, kabut kelihatan dan berukuran yang tidak betul. Setengahnya berakhir dengan perubahan dan ada yang menyebabkan maut. Simptom yang disebabkan oleh keracunan rasa ini telah membabitkan beratus-ratus keluarga nelayan. Penyakit ini sebenarnya dikenali sebagai penyakit Minamata. Kesan daripada pencemaran ini berlaku bukan sahaja dialami oleh manusia, bahkan turut memberi kesan kepada kehidupan yang lain. Antara kesan pencemaran yang banyak membunuh organisma di air seperti sungai dan tasik ialah kesan yang mengancam kehidupan seperti ikan, plankton, alga suntuk. Hujan asid juga turut menyebabkan kebesaran dan kesuburan plankton yang boleh mengurangkan kebiakan badan di dalam tasik, kolam atau sungai. Dalam jangka panjang akan menjejaskan sumber pendapatan nelayan. Di samping itu, antara kesan yang dianggap kronik ialah alamadia, iaitu pembesaran tubuh dan tingkah laku yang tidak normal, serta kurang daya bertahanan badan. Kesan penggunaan sumber air yang tersebut itu sahaja pendapat saya, saudara pengurusi. Terima kasih kepada semua. Nampaknya kesan hujan asid ini bukanlah sekadar berlaku di negara kita yang tidak sedia lagi. Oleh itu, beberapa langkah perlu dikedepankan untuk mengatasi isu yang serius ini. Saya menjemput panelis ketiga memberkata langkah-langkah yang telah, sedang dan akan diambil oleh bagi mengatasi masalah global ini. Silakan, Tuan. Terima kasih dan Assalamualaikum semua. Apabila kita menyebut tentang cara untuk mengatasi masalah hujan ini, pengarang hujan asid telah menyebut bahawa salah satu cara untuk mengatasi kesan hujan asid ialah dengan meletakkan kapur ke dalam tasik-tasik. Apabila kapur dikubur ke dalam tasik, keasidan air tasik itu akan berkurangan dan seterusnya tumbuh-tumbuhan dan haiwan akan wujud semula di dalam tasik, kolam, sungai maupun di kawasan-kawasan penampungan air. Namun pengapuran perlu diulangi setiap 2 hingga 5 tahun dan menelan belanja yang agak besar. Selain itu, stesen-stesen drainase kuasa elektrik juga menjadi punca berlakunya hujan asid. Justru, kita perlu menjimatkan penggunaan tenaga elektrik bagi mengurangkan pencemaran gas-gas yang menyebabkan hujan asid. Di samping itu, sisa-sisa kimia dan media yang digunakan dalam industri juga perlu dikurangkan kerana boleh menjadi punca kepada hujan asid dan sangat berbahaya kepada kesihatan manusia. Sisa-sisa kimia seperti sulfur yang keluar melalui cerobong-cerobong jalan kuasa boleh dikurangkan melalui alat yang dipanggil penyerap atau scrubbers. Pembalakan juga perlu dikawal apabila pokok terbang untuk pembalakan adalah lebih baik apabila sahaja yang diambil. Bahagian bawah darat yang harus dibiarkan melembut di situ kerana ini dapat menyebabkan keasidan dalam tanah. Itu sahaja pendapat saya, saudara pengurusi. Demikianlah pandangan-pandangan daripada panel jemputan kita pada kali ini. Semoga segala maklumat yang diperoleh dalam majlis ilmu ini memberi banyak kemudahan kepada kita. Yang dapat disimpul ialah pencemaran sebenarnya seperti tangga-tangga rakus bahagian daripada kita. Sewajarnya kita sedar akan bumi ini sahajalah tempat tinggal kita. Oleh itu, sama-sama kita jaga dan mulia semula keindahan alam sekitar kita. Assalamualaikum. Salam sejahtera, pemula bicara, cendawan merangkak, tajuk cerita. Ya kawan, nak dengar cerita saya? Begini ceritanya. Dalam sebuah kampung, tinggal sebuah keluarga yang sangat bahagia. Papanya bernama Pak Maim, ibunya pula bernama Mak Mina.
Mereka mempunyai seorang anak yang sangat comel dan bijak budaknya. Anak tengah mereka bernama Maryam. Maryam seorang pria. Usianya baru 8 tahun. Mereka tinggal di hujung kampung Perman. Ayah dan ibu Maryam hanya menanam sayur-sayuran dan menternak binatang seperti ayam, itik dan kambing saja. Kehidupan mereka ibarat kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Pada suatu hari, Maryam telah pergi mencari cendawan di tepi sungai dekat dengan rumahnya. Sambil berjalan, Maryam bermain-main dengan beberapa ekor tupai. Tupai-tupai itu melompat keriangan sambil mencari buah-buahan hutan. Tiba-tiba, dia terdengar satu suara mengintik kesakitan. Ia mencari-cari arah mana datang suara itu. Namun, tidak dapat dipastikan dari arah mana. Dia pun terus berjalan menuju ke arah sungai. Ketika dia berjalan, ia seakan mendengar suara jeritan meminta tolong. Tolong! Tolong! Ia cuba mengemati arah mana datangnya suara itu. Alangkah terkejutnya dia apabila melihat seekor burung kakak tua tertindih di bawah dahan pokok yang patah. Burung kakak tua merupakan rakan baiknya. Dengan sepantas kira dia mengangkat dahan pokok itu. Akhirnya burung itu dapat terbang semula dengan gembira. Maryam merasa sangat gembira kerana dapat membantu burung itu. Tidak lama kemudian mereka pun sampai ke sebatang sungai. Air sungai itu sangat jernih dan sejuk. Di kiri kanan tepi sungai itu banyak terdapat cendawan segar. Ada yang besar, kecil dan sederhana bentuknya. Maryam merasa sangat gembira. Ia pun meletakkan ragam berisi cendawan di atas batu di tepi sungai. Dia merasa sangat seronok memetik cendawan sambil ditemani oleh burung kakak tua yang diselamatkannya tadi. Mereka sudah lama berkawan, sudah seperti isi dengan kuku. Tiba-tiba, Maryam terhenti daripada memetik cendawan-cendawan itu. Kawan-kawan nak tahu apa yang berlaku? Ketika dia memetik cendawan-cendawan itu, dia tersedar ada perkara ganjil yang berlaku. Setiap kali dia mengisi cendawan dalam bakul, bakul itu akan beralih dari tempat yang diletakkan. Dia bertanya kepada si burung kakak tua. Namun, si burung kakak tua juga tidak tahu dan merasa sangat hairan. Mereka pun terus menguntit dengan cepat dan terus berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Hari semakin gelap. Tiba-tiba, hari semakin gelap. Maryam terlupa pesanan ibunya agar pulang cepat ke rumah. Dia bimbang jika ibu bapanya risau tentang keselamatannya. Mereka pun terus mencari-cari raga yang mengandung cendawan itu di merata-rata tempat di sekitar sungai itu. Namun tetap tidak menemui raga yang mengandung cendawan itu. Mereka sudah berhentian untuk mencarinya. Akhirnya Maryam pulang ke rumah dahulu kerana hari sudah gelap. Maryam pun pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Burung kakak tua terus berusaha untuk mencarinya. Dia terbang tinggi dan rendah. Matanya melihat ke bawah. Hari semakin gelap. Tiba-tiba ia ternampak sesuatu di celah-celah daun dan dahan pokok. Cendawan merangkak, kata kakak tua keheranan apabila melihat raga yang mengandung cendawan itu bergerak perlahan-lahan menuju ke tepi sungai. Apalagi burung kakak tua pun cuba mendekati raga yang bergerak itu. Alangkah terkejutnya dia apabila raga itu sebenarnya berada di atas belakang seekor kura-kura. Itu yang menjadikan cendawan itu merangkak rupa-rupanya. Tanpa disedari oleh kura-kura, dengan pantas burung kakak
kakak tua memabukkan naga itu dan membawa terbang. Naga itu diberikan kepada Maryam. Maryam merasa sangat gembira kerana dapat kembali raga yang mengandung cendawan itu. Ia mengucapkan terima kasih atas pertolongan burung kakak tua itu. Dengan rasa gembira, Maryam berjalan pulang sambil menyanyi. Tepuk amai belalang kupu-kupu, cendawan oh cendawan kau sudah milik aku. Tepuk amai belalang kupu-kupu, cendawan oh cendawan kau sudah milik aku. Kawan-kawan, kita masihlah mendengar nasihat ibu bapa kita yang menjaga dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Kita juga haruslah membantu sesiapa yang memerlukan pertolongan tanpa mengira manusia atau binatang. Ingatlah, perbuatan baik akan balas baik. Buat jahat jangan sesekali. Sekian, jumpa lagi. It was raining heavily. Azwan and his friend Badwi were cycling past home. They decided to continue cycling because there was no shelter from the rain. I am feeling really cold. Badri was shivering too. Their school uniform was too thin to protect them from the cold. As they were passing through the hills, they found the path full of water. They saw water gushing from the drain which was located at the edge of the road. Azwan and Badri continued cycling fast through the gushing water. Suddenly, Azwan couldn't control his bicycle. The front tire of his bicycle went into a pothole full of water. Ouch! It hurts! Screamed Azwan as he fell on the road with his bicycle. Fortunately, Badri, who was cycling behind Azwan, managed to apply the brake in time. If not, he too would have fallen into the big pothole. Badri quickly got down from his bicycle and went to help Azwan. Are you hurt? Badri asked with a worried look. My arms are bleeding slightly, said Azwan as he slowly got up. Badri lifted Azwan's bicycle. I am puzzled. All this while there were no pothole on this road. We use this road every day. We do not know how deep the pothole is. I think the soil underneath has sunk. Azwan and Badri then continued to cycle home. Azwan needed to put some medicine on his scratched arms. As soon as he arrived home, Azwan told his mother about what had happened. His mother quickly bandaged his arm after cleaning and putting some medicine. The next day, Azwan and Badri cycled to school as usual. They passed through the road that had the big pothole. The road was dry and there was no stagnant water. They saw the big pothole. It was the pothole that Azwan fell into his bicycle. This pothole has emerged suddenly. If it rains, water will fill the hole and remain stagnant. A few road users might fall into the pothole. It is very dangerous. After school today, we should do something about the pothole. Azwan and Badri took a look at the hillside. They were shocked to find that the slope of the hill was showing signs of a threatening landslide. The village Surau is located right below. The village Surau is located right below the hillside. If the slope of the hill collapses, the rocks and soil will certainly fall onto our surau. We must do something before it happens. This is very dangerous, especially now that the rainy season is here. Shortly afterwards, the two friends continued their journey to school.
At school, Azwan and Badri were thinking of ways to prevent others from falling into the pothole. We can cover the pothole with soil and stones. The pothole is quite deep. If we fill it with soil and stones, it would cave in again. Our effort will be useless. We better place a signboard there. In the evening, Azwan and Badri returned to the pothole they had visited in the morning. Luckily, it did not rain that evening. They drove along a signboard they had met. The signboard read, "Watch out, here is a pothole." Then they peeled the signboard into the pothole. It was a warning to all road users who passed the road. It rained heavily that night. Azwan and Badri followed their fathers to the surau to pray. While they were performing the Isha prayers, they suddenly heard a loud noise behind the surau. Azwan and Badri were scared. They thought the slope had collapsed behind the surau. The next day, Azwan and Badri, who were cycling to the school, stopped at the pothole. The sign they had put up was still there. Azwan and Badri were shocked to see the slope of the hill was slowly crumbling towards the surau in their halting instant. What we presumed last night is coming true. The earth on the hillside has collapsed. The stagnant rainwater caused the landslide. But why has the land collapsed only on this slope and not on the other hillside? Azwan and Badri were now beginning to look for factors that could have led to the loosening of soil on the slope. As responsible teenagers, they had to do something to protect the surau from the landslide. It was raining heavily the day I fell down from my bicycle. The rainwater was stagnant only on this road and did not overflow onto the other roads. So, the cause is this rain. Azwan and Badri then looked into the drain. Yes, now they have got the answer. Look, this drain is clogged badly here. There is plenty of rubbish and also soil deposits, said Badri, alarmed. That's right. When it rains heavily, the water in the drain is blocked off here. The water overflows to the road and then flows down to the hillside. Azwan and Badri looked down. They found traces of soil erosion on the ground, which gave a hint of how water was flowing down. This gave a clearer picture. The water from the drain flowed down the hillside, thereby weakening the soil structure. When there is too much water, the hillside gradually erodes. We have to do something. If nothing is done, huge amount of soil will slide down to our surau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sarah Afiqah binti Syamsuddin. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Guar Lobak. Pada hari ini, saya akan membuat pembentangan tentang resensi buku. Maksud resensi buku daripada modul aktiviti pembacaan berkualiti yang ditulis oleh Cikgu Nur Afizah binti Abdul Razak merupakan satu teknik untuk menguji para pelajar berdasarkan maklumat pembacaan. Tujuan resensi buku dipilih sebagai satu aktiviti galakan membaca nilam adalah untuk melahirkan para pelajar yang dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan daripada bahan bacaan yang dibaca oleh orang lain. Pada hari ini, saya akan membuat resensi buku tentang bahan bacaan ilmiah yang ditulis dalam sebuah komik yang bertajuk Why Alam Sekitar. Komik ini mengandungi 159 halaman yang ditulis oleh Hugh Sunbong.
Komik ini telah diterbitkan oleh Orbit Buku Sendirian Berhad pada tahun 2015 yang berharga RM28.90. Komik ini berasaskan sains dan amat menarik perhatian saya untuk membacanya. Ini adalah kerana komik ini mengandungi banyak ilustrasi yang berwarna-warni dan menjawab semua persoalan tentang alam sekitar. Komik ini berkisahkan tentang kemusnahan ekosistem, pencemaran udara, pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Terdapat watak-watak utama dalam komik ini yang membicarakan isu alam sekitar yang semakin tercemar, antaranya Omji, Kiki dan Komji. Dalam bab 1 iaitu kemusnahan ekosistem, komik ini menceritakan tentang keadaan hutan yang semakin pupus. Penulis bijak dengan membawa pembaca seperti saya meneroka flora dan fauna yang terdapat di dalam hutan yang sebelum ini tidak saya ketahui. Beliau juga menyentuh tentang hidupan laut dan darat yang diancam kepupusan di seluruh dunia. Dalam topik pencemaran udara pula, penulis mengajak pembaca agar menghargai udara yang diperolehi secara percuma. Saya dapat mengetahui tentang punca, kesan dan langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran udara. Banyak ilmu dan istilah sains yang saya perolehi, antaranya asbut iaitu campuran asap dan kabut serta hujan asid yang sering berlaku di bandar-bandar besar di dunia ini. Komik ini banyak membantu saya memahami cuaca bumi yang semakin panas disebabkan lapisan ozon yang semakin nipis. Bab pencemaran air telah mengupas tentang kepentingan air untuk semua benda hidup. Isu fenomena alga yang menyebabkan air menjadi busuk serta fenomena rebak merah yang berlaku di laut telah mengancam hidupan laut. Selain itu, kejadian terbesar tumpahan minyak yang berlaku di Korea pada 7 Disember 2007 telah menyebabkan manusia dan hidupan laut menderita dalam jangka masa yang panjang. Saya juga mendapat maklumat tentang pencemaran air bawah tanah yang berlaku disebabkan hujan asid dan penggunaan baja kimia serta racun serangga. Bahagian yang terakhir dalam komik ini ialah pencemaran tanah. Secara tidak langsung, para pembaca telah dididik untuk menjaga kebersihan di pusat rekreasi seperti air terjun, sungai, pantai, bukit dan sebagainya. Kesan daripada sikap tidak cakna orang ramai tentang kepentingan menjaga kebersihan akan menyebabkan bumi tercemar dengan sampah sarap. Saya dapat mengetahui cara-cara mengurangkan pencemaran tanah dengan mengurangkan sisa makanan, membaiki barangan yang rosak dan menggunakannya semula, menggunakan bakul atau beg gitar semula serta mengasihkan sampah mengikut jenisnya. Penggunaan kata dan gaya bahasa dalam komik ini amat mudah difahami oleh semua lapisan pembaca kerana menggunakan bahasa Melayu standard. Nilai atau pengajaran yang saya dapati dalam komik ini ialah kita haruslah mencintai alam sekitar dengan tidak melakukan kemusnahan yang boleh membawa bencana kepada dunia. Selain itu, kita hendaklah menanamkan sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar dengan mengurangkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan pencemaran. Akhir kata, melalui pembacaan komik ini, mudah-mudahan dapat menyedarkan serta mendidik kita tentang kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar. Alam sekitar yang bersih merupakan warisan yang perlu dijaga untuk kebaikan generasi akan datang. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Muhammad Ikram. Dan saya Aisyah Unaisah binti Muhammad Adib. Kami murid dari Sekolah Kebangsaan King George kelima, Ampangan Seremban, Negeri Sembilan. Menghurai dan menganalisa kejadian fenomena gunung berapi. Gunung berapi terjadi apabila berlakunya pertembungan dua plet. Pertembungan ini menyebabkan salah satu plet terjunam ke bawah plet yang lain. Zon terbenam ini akan menjadi cair kerana suhu yang sangat panas di bawah kerak bumi. Bahagian cair ini menambah magma di mantel dan seterusnya mengalir keluar ke permukaan bumi menjadi gunung berapi. Ini adalah contoh pembentukan gunung berapi. Membandingkan fenomena gunung berapi dunia. Fenomena gunung berapi dunia wujud dalam pelbagai jenis iaitu yang pertama, gunung berapi rekahan. Gunung berapi rekahan merupakan sebuah retakan panjang pada permukaan bumi di mana aliran magma keluar melalui retakan tersebut. Akibat retakan ini, timbullah lapisan basal yang sangat tebal dan luasnya dapat mencapai ribuan kilometer persegi. Yang kedua, gunung berapi perisai. Gunung berapi perisai wujud dengan adanya aliran lava basal cair yang beku. Lava basal bersifat nipis dan basah. Aliran lava ini secara bertahap membentuk permukaan yang landai dan melebar luas. Yang ketiga, gunung berapi kubah. Lava ini mengisi lubang kawah di bahagian puncak gunung. Lava yang mengeras pada kawah ini dapat menutup lubang pada dinding gunung sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan. Gunung api kubah umumnya memiliki sisi yang curam dan bentuk yang cembung. Yang keempat, kerucut bara. Ianya terbentuk dari bara basal dan abu vulkanik dari runtuhan material piroklastik atau material yang dikeluarkan semasa letusan eksplosif. Oleh kerana pembentukan berpunca dari serpihan material dan bukan dari lava, gunung ini mudah mengalami erosi dan ukurannya pun relatif lebih kecil daripada gunung berapi campuran. Yang kelima, gunung berapi campuran. Gunung berapi ini dikenali juga sebagai gunung berapi strato yang terbentuk oleh kombinasi aliran lava dan material piroklastik pada letusan eksplosif. Lapisan-lapisan lava yang bercampur dengan material piroklastik ini semakin lama semakin padat dan diakumulasi menjadi lapisan baru. Gunung berapi campuran umumnya berbentuk simetri dan menajam dengan sisinya yang jauh lebih tinggi dan lebih curam dibanding gunung berapi perisai. Yang keenam, kaldera. Kaldera adalah suatu kawasan berbentuk bulat atau oval yang rendah di tanah. Kawasan ini terbentuk pada saat tanah menggelongsor akibat adanya letusan yang eksplosif sehingga terdapat meledakkan bahagian atas gunung atau memuntahkan magma yang ada di dalam perut gunung. Mengenal pasti akibat dan transformasi hasil dari letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan menghasilkan material-material berikut. Lava. Lava adalah batuan pijar meleleh yang terdapat di dalam perut bumi disebut magma. Apabila magma bersifat cair, maka lava yang dihasilkannya akan mengalir dengan cepat di permukaan lereng gunung. Lava ini mendingin dan akhirnya menjadi batuan beku dan membentuk kubah lava baru. Secara purata, lava segar boleh berada di antara 700 dan 1200 Celsius bergantung pada suhu tepatnya. Lava segar biasanya bercahaya sama ada oranye ataupun merah, iaitu lebih sejuk, atau putih lebih panas. Tepra.
Tipra juga dikenali sebagai material piroklastik. Gunung berapi yang memiliki kandungan magma yang kental apabila terjadi letusan yang eksplosif akan menghasilkan aliran piroklastik. Ianya merupakan awan panas yang tersusun dari batu, debu, bara dan gas mengalir menuruni lereng gunung dengan kelajuan yang mencapai 300 km sejam. Gas. Letusan gunung berapi turut menghasilkan gas yang akan membentuk wap. Pelepasan gas yang tiba-tiba dengan tekanan yang sangat tinggi. Inilah yang menyebabkan terjadinya letusan. Gas yang banyak terkandung dalam gunung berapi adalah wap air, karbon dioksida dan sulfur dioksida. Manakala gas lain seperti klorin dan fluorid adalah dalam jumlah yang kecil. Memperincikan gunung berapi terkenal di dunia. Antara gunung berapi yang terkenal di dunia adalah seperti Gunung Berapi Taal, Filipina. Terletak di Filipina, gunung berapi ini diawasi semenjak letusannya yang terjadi pada Januari 2020. Sekitar 20 juta orang tinggal di kawasan gunung tersebut. Colima, Mexico. Gunung berapi ini terdapat di Meksiko yang sering meletus. Pada 2017 dan 2019, Colima menyemburkan lavanya. Ledakannya melemparkan bom lava, batu balastik hingga aliran api. Mauna Loa, Hawaii. Walaupun terakhir meledak pada 1984, namun keaktifannya membuatkan Mauna Loa terus diawasi. Gunung yang dikenali sebagai gunung berapi aktif tertinggi ini masih mengumpulkan kekuatannya untuk meledak. Gunung Merapi, Jawa Tengah. Nyiragongo, Kongo. Santorini, Greece. Ulaun, Papua New Guinea. Unzen, Jepun. Vesuvius, Italy. Sakurajima, Jepun. Rumusan pembentangan kami pada hari ini adalah walaupun letusan gunung berapi sangat menakutkan dan berbahaya, tetapi ianya akan menghasilkan tanah yang sangat subur. Hasil dari aliran lava, petani-petani akan bercucuk taman di kawasan di mana lava gunung berapi telah mengeras. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami murid-murid Sekolah Kebangsaan Gedok akan menyampaikan beberapa rangkap pantun nasihat. Dengarkanlah ya kawan-kawan. Anak teruna pergi beraya, dari Gemencih hingga ke Pilah. Pemantun pertama, segak bergaya. Majlis persilakan Saudara Atikullah. Menjual lidi ke batu bara, menjual lokan ke batu pahat. Kerana dengki punya angkara, orang baik disangka jahat. Nyiur manis baru gugur, dibawa nyonya keluar pagar. Jasad menangis di pintu kubur, menyesal di dunia tidak belajar. Sungguh manis
Senyuman diukir saudara Faisal, pemantun kedua. Mari dengarkan sambil berfikir, buat pedoman di hari tua. Burung merpati di dalam sangkar, baru sepurnama dapat dijerat. Kalau kita rajin belajar, ilmu berguna banyak didapat. Burung pipit, burung kedidi, hinggap di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah. Bunga mawar dipetik saudara, buat hiasan rumah Cik Nyonya. Nama diberi Falisha Zafira, pemantun ketiga, manis orangnya. Indang sungguh pohon ara, tumbuh subur tepi telaga. Tidak salah berkenal mesra, tata susila perlulah dijaga. Cedok air dengan padi, cedok nasi dengan senduk. Baik dibawa resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Cantik sungguh kebaya Nyonya, sulaman bunga oleh bonda. Saudari Amni, ayu wajahnya, pemantun terakhir, penutup pesada. Kalau ada menanam tebu, boleh dijual di pasar desa. Kalau kita jadi tetamu, biarlah pandai berbudi bahasa. Jangan suka menganyang niru, niru dianyang di tepi tasik. Jangan suka menanggung rindu, rindu datang bawa penyakit. Sekian saja persembahan kami, semoga semua dapat manfaat. Terima kasih Merata Peneraja Majlis. Yang dihormati guru besar 16 buah sekolah yang terlibat dalam program akademi di lab ini. Sekalung penghargaan buat pihak penganjur program Pusat Sumber SK Lukut, Puan Norafiza binti Abdul Razak selaku penulis modul aktiviti pembacaan berkualiti. Barisan pendidik, guru perpustakaan dan media yang komited dan proaktif. Rakan-rakan seperjuangan dalam Akademi Nilam serta warga penonton yang dirahmati Allah. Kalau dilipat sebesar kuku, kalau dibentang seluas alam, yang jauh diimbau, yang dekat digamit. Seuntai salam, sejambak kata, degok bicara, merisik rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahasa membaca. Saya Muhammad Afiq Rifki bin Rusli, seorang murid tahun 5 harapan dari Sekolah Kebahasaan Gancong, Pekan Pahang. Pada hari ini, saya akan membuat resensi buku yang bertajuk Berwaspada Ketika Banjir, When There is a Flood. Buku ini merupakan antara 8 buah buku siri selamat di tempat umum dan ketika bencana. Hasil tulisan Dewi Chandika, Mastura Abdul Basar dan Tan Boon Kim. Penerbit buku ini ialah Orbit Buku Sendirian Berhad, iaitu sebuah anak syarikat milik penuh Sasbadi Sendirian Berhad. Hak cipta buku ini adalah milik PT Bumi Aksara Group 2010, manakala hak cipta adaptasi adalah milik Orbit Buku Sendirian Berhad. Buku yang dicetak di Malaysia oleh Viva Printing Sendirian Berhad ini mempunyai 32 muka surat. Dalam perkelasan
Bahan mengikut sistem perkelasan Dewey. Buku ini diletakkan di rak 300 dengan nombor panggilan 363.1 DEW. Buku ini mengisahkan tentang Fatih dan Faiz yang mahu ke sekolah. Ibu mereka berpesan supaya membawa payung dan baju hujan sebelum ke sekolah kerana sekarang musim hujan dan pagi itu pula cuaca mendung. Ayahnya mereka menghantar ke sekolah dengan menaiki kereta. Dalam perjalanan mereka berhadapan dengan kesesakan lalu lintas ekoran banjir yang melanda. Ayah mereka kemudiannya mengambil laluan alternatif walaupun jauh. Sepanjang perjalanan mereka berbual-bual tentang sebab-sebab banjir berlaku. Ayah memberikan nasihat tentang perkara yang perlu mereka lakukan dan elakkan semasa banjir ataupun selepas banjir berlaku. Akhirnya, mereka berdoa agar banjir tidak berlaku di tanah air. Istimewanya buku ini mempunyai kulit tebal serta gambar yang sangat menarik. Kertasnya pula berkualiti tinggi. Buku ini juga mengandungi dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasanya pula mudah difahami seiring dengan konsep memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris. Nilai-nilai pengetahuan yang saya peroleh ialah tip ketika banjir. Antaranya, jangan menghampiri kolam atau sungai yang sedang melimpah airnya. Kedua, kita dilarang berjalan dekat dengan longkang atau parit kerana dibimbangi akan dihanyutkan arus banjir. Di samping itu, elakkan berjalan dan menyentuh tiang-tiang elektrik agar tidak terkena renjatan elektrik. Segera matikan aliran elektrik di rumah jika air banjir telah masuk ke dalam rumah dan cepat-cepat keluar menyelamatkan diri ke tempat yang lebih selamat. Selamatkan juga dokumen-dokumen penting atau barang-barang dan letakkan di tempat yang lebih tinggi. Paling penting, jangan panik semasa banjir berlaku. Do not play in flood water to avoid being infected with colds and skin disease. Be a brave and smart kid. Selepas banjir surut pula, kita harus membersihkan kawasan sekitar rumah agar tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk. Seronoknya membaca buku ini. Mari baca bersama. Melalui pembacaan buku ini juga, saya dapat mengambil iktibar daripada nilai-nilai murni seperti kasih sayang, taat, bertanggungjawab, menjaga keselamatan dan prihatin. Sebagai rumusan, membaca buku ini menambah lagi kesedaran saya tentang peri pentingnya menjaga keselamatan ketika banjir. Apatah lagi, rumah saya berhadapan dengan Sungai Pahang. Boleh dikatakan hampir setiap tahun saya berhadapan dengan kejadian banjir. Sekolah saya juga akan terlibat sekiranya air sungai melimpah dan hujan lebat turun tanpa henti-henti dalam tempoh yang lama. Saya akhiri pembentangan saya dengan serangkap pantun. Hujan di muara, airnya deras, payung sekaki, kongsi bersama. Jangan alpa, jangan terlepas, keselamatan diri paling utama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, nama saya Nadia Okasha binti Abdul Rahim. Saya dari SK Pianggu, Rombi Pahang. Hari ini saya akan ceritakan sebuah cerita yang bertajuk Loli Iti yang Sombong. Loli seekor iti yang cantik, bunda putih kan miskin, tapi bersikap yang sombong. Kawan-kawannya tidak suka berkawan dengan Loli.
Kerana beliau bersikap sombong. Nampaknya itu Loli. Ya, itulah Loli. Itu yang sombong. Loli meninggalkan kawannya dan berenang ke tengah tasik. Aku tak suka berkawan dengan kalian. Aku nak main jauh dari sini. Tasik itu bukan sahaja dipenuhi tumbuhan air, tetapi terdapat juga ranting kayu. Ketika berenang di tengah tasik, tiba-tiba kepala Loli tersangkut pada sebatang ranting. Beliau cuba melepaskan diri tetapi gagal. Dia minta tolong, tetapi malangnya tiada siapa mengheriakan ritanya itu. Tolong, selamatkan saya. Dia ketakutan, dia menyesal kerana bersikap sombong kepada kawan-kawannya. Jika tidak, sudah tentu kawan-kawan akan membantunya. Loli bernasib baik kerana seorang pemancingan terdengar ceritanya. Lelaki tersebut menyelamatkan Loli. Loli mengucapkan terima kasih dan berjanji tidak akan bersikap sombong lagi. Terima kasih kerana menyelamatkan saya. Nilai mengenai cerita ini, sikap sombong merugikan diri sendiri. Kawan-kawan, ingat tahu, jangan jadi seperti si Loli. Buku adalah jendela dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih moderator program hari ini. Saya Muhammad Faiz Fahmi bin Muhammad Ali dari SK Putrajaya Presisi 92 akan membentangkan peta I think atau peta pemikiran iaitu yang berkaitan dengan fenomena alam taufan. Peta pemikiran yang saya pilih ialah peta pelbagai alir. Kawan-kawan, apakah itu peta pelbagai alir? Peta pelbagai alir ialah peta pemikiran yang digunakan untuk menunjukkan dan menganalisiskan hubungan sebab dan akibat. Segi empat yang berada di tengah adalah peristiwa yang penting. Bahagian sebelah kiri adalah sebab peristiwa tersebut, manakala bahagian sebelah kanan pula adalah akibat daripada peristiwa tersebut. Peristiwa yang saya akan kongsikan pada kali ini melalui peta pelbagai alir ialah berkaitan dengan fenomena alam, iaitu taufan, manakala di sebelah kiri ialah sebab berlakunya taufan dan di sebelah kanan akibat daripada taufan. Para penonton sekalian, taufan atau siklon tropika merupakan ribut atau haba yang dilepaskan apabila udara panas naik dan uap udara di dalamnya memeluap. Ia juga dinamakan sebagai siklon tropika kerana bentuknya menyerupai siklon dan terjadi di tropika. Putarannya yang melawan jam di hemisfera utara dan mengikut arah jam di hemisfera selatan. Struktur utama bagi sesebuah taufan atau ribut tropika adalah seperti berikut. Struktur pertama ialah mata taufan. Mata taufan adalah pusat utama bagi sesuatu sistem taufan. Kawasan tersebut menyerupakan kawasan yang tekanan udara paling rendah. Oleh itu, ia menjadi tumpuan bagi angin kencang di sekelilingnya. Dengan itu, kawasan mata taufan biasanya tenang dan bebas daripada awan di mana-mana. Ciri tersebut memudahkan taufan dikesan melalui satelit, tetapi angin di sekelilingnya adalah paling kencang serta awan yang mengelilingi mata taufan juga tebal. Struktur kedua ialah dinding atau mata jaluran awal paling tebal yang mengelilingi mata taufan. Pada bahagian dinding pula, hujan turun paling lebat serta kekerapan ribut petir juga paling kerap. Selain itu, struktur ketiga ialah jalur hujan. Jalur hujan adalah barisan awan hujan yang tersusun secara berpilih mengelilingi mata taufan. Jalur hujan membawa hujan yang lebat dan berkemungkinan menghasilkan puting beliung, tetapi ruang antara jalur hujan boleh jadi tenang. Para penonton yang dihormati sekalian,
Berdasarkan pengertian dan struktur taufan yang diterangkan tadi, dapat disimpulkan bahawa punca-punca atau sebab-sebab yang boleh mengakibatkan berlakunya taufan ialah yang pertama, kelajuan angin yang besar, hujan yang lebat, pelepasan haba pendam dan penyimpanan haba pendam dan seterusnya akan mengakibatkan taufan. Fenomena taufan ini telah mendatangkan pelbagai kesan dan akibat kepada kita semua. Taufan yang berlaku di tengah-tengah lautan mengakibatkan hujan lebat, angin kencang serta ombak besar. Hal ini akan menjejaskan aktiviti perkapalan antara bangsa serta boleh menenggelamkan kapal. Manakala taufan yang berlaku di daratan pula mengakibatkan angin kencang yang boleh merosakkan atau memusnahkan dengan harta benda, menjadikan puning-puning kepada objek terbang yang boleh membunuh manusia dan haiwan. Selain itu, taufan juga mengakibatkan banjir besar. Sejak 2 kurun yang lalu, taufan bertanggungjawab mengakibatkan kematian kurang 1.9 juta mangsa di seluruh dunia. Kesan serangan taufan di Katrina di Gulfport, Mississippi. Taufan Katrina adalah siklon tropika yang mengakibatkan kerugian paling besar dalam sejarah Amerika Syarikat. Begitulah dahsyatnya penanganan taufan ini ya kawan-kawan. Semoga kita semua sentiasa berhati-hati dan dilindungi kepada bencana masa alam ini. Sekian dahulu daripada saya kali ini. Sekian, bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami, murid sekolah Kebangsaan Gedo akan mempersembahkan teater bercerita yang bertajuk Nabi Nuh dan Banjir Besar. Selesai makan malam dan menonton televisyen, Puan Suraya mengarahkan anak-anaknya masuk ke dalam bilik. Sudah sampai merasa mereka tidur. Setelah bersalaman, mereka masuk ke dalam bilik. Di dalam bilik, Haris terus mengambil selimut abang sulungnya, Hafiz. Hafiz berasa sangat geram dengan tindakan adiknya itu. Maka terjadilah pergaduhan antara mereka berdua. Kebisingan mereka itu telah melahirkan rasa kurang senang di hati Puan Suraya. Puan Suraya terus menuju ke bilik anak-anaknya. Astaghfirullahalazim, apa yang kamu berdua buat ni? Kenapa bergaduh? Adik tu Bu, dia ambil selimut Along. Kenapalah ibu tidak boleh mencontohi Nabi Nuh menempatkan manusia dan binatang di dalam satu kapal yang sama? Ibu cakap tadi Nabi Nuh tempatkan manusia dan binatang dalam satu kapal. Betul anak-anak ibu nak tahu kisah Nabi Nuh? Baiklah, kalau nak dengar cerita, anak-anak ibu mesti kemas bilik ini dahulu. Selagi tidak kemas, ibu tidak mahu cerita. Mendengar permintaan ibu mereka, Hafiz dan Haris pun mengemas bilik. Nabi Nuh telah dikurniakan oleh Allah dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang Nabi. Baginda fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya, melaksanakan tugas risalah kepada kaumnya. Namun Nabi Nuh sangat kecewa kerana tidak berjaya menyadarkan kaumnya untuk menerima dakwahnya supaya beriman kepada Allah. Hanya sekelompok kecil kaumnya yang mahu menerima dakwahnya. Suatu hari, Nabi Nuh menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal. Segeralah Nabi Nuh menghimpunkan pengikutnya dan mula mengumpul bahan yang diperlukan untuk membuat kapal. Kenapa Nabi Nuh nak buat kapal, Ibu? Adik, itu kan arahan Allah. Nabi Nuh perlulah patuh. Walaupun Nabi Nuh membuat kapal jauh dari kota dan kaumnya, namun baginda tetap diejek dengan kata-kata hinaan.
Anak-anak ibu nak tahu apa yang mereka ejekkan? Nak ibu? Nabi Nuh telah membuat kapal yang jauh dari air sehingga kan ada yang mempertikaikan bagaimana kapal Nabi Nuh akan bergerak, sehingga kan ada yang mengejek baginda tidak waras. Setelah siap membuat kapal yang merupakan pengangkutan pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu daripada Allah supaya membawa semua kaum kerabatnya dan juga 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di bumi ini naik ke kapal. Kemudian tercurahlah air dari langit dan memacu keluar air dari bumi. Dalam sekelip mata sahaja, banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Semua tempat di daratan yang rendah maupun yang tinggi telah ditenggelami air. Tiada satu pun yang selamat kecuali bagi mereka yang telah menaiki kapal Nabi Nuh. Sebenarnya Allah telah menurunkan bala kepada kaum Nabi Nuh yang tidak mahu menerima dakwah baginda. Antara orang yang menolak dakwah Nabi Nuh adalah putera Nabi Nuh sendiri. Lepas itu, apa yang terjadi pada putera Nabi Nuh, Ibu? Putera baginda terkorban bersama manusia yang tidak beriman. Ibu kata tadi, dalam kapal itu ada manusia dan binatang. Harimau pun ada juga ya, Ibu. Habis, harimau itu tidak makan orang yang ada di situ. Itulah kelebihan Nabi Nuh. Dengan izin Allah, manusia dan binatang yang berada di dalam kapal itu sama-sama berlayar. Tiada beza antara mereka. Mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka bersatu sehingga ia bertaufan dan banjir itu menjadi reda. Maka hiduplah manusia dan binatang di bumi Allah sambil beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Pengajarannya, kita mestilah beriman kepada Allah, saling bantu-membantu dan jangan pentingkan diri sendiri. Melalui cerita ini, kita dapat lihat manusia dan alam saling perlu memerlukan. Setiap musibah yang melanda, seperti banjir, sebenarnya membawa pemuafakatan kepada makhluk di muka bumi ini. Semoga persembahan kita bercerita dari kami ini memberi kibar kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Zulaikha binti Idris dari SK Perkhidmatan Tok Dik akan membentangkan salah satu aktiviti galakkan membaca yang terdapat dalam modul aktiviti pembacaan berkualiti yang dihasilkan oleh Cikgu Nurhafizah binti Abdul Razak. Tajuk saya ialah membina bahan resensi buku. Bahan yang saya guna ialah buku ini, iaitu Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Manusia. Datang berkunjung memberi salam, datang bersama seisi keluarga. Wahai kawan, mari lestarikan alam agar bumi kita sentiasa terjaga. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Zafran tahun 2020 yang beroperasi di Seri Kembangan Selangor. Encik Mak Yunus Ali merupakan penulis buku ini yang mengandungi 32 muka surat. Nombor panggilan yang terdapat pada buku ini ialah 910MDY yang bermaksud buku ini berada di rak 900, iaitu bahagian geografi dan sejarah. SK Perkhidmatan Tok Dik membeli buku ini melalui pertukaran PCG PSS tahun 2020 yang didaftarkan nombor perolehannya 13,175. Saya telah membaca buku ini dan saya harapkan kawan-kawan turut membacanya. Tidak rugi ya kawan-kawan. Ini kerana
Buku ini mempunyai ilustrasi yang menarik dan jelas serta berwarna yang seterusnya menjadi tarikan kepada murid-murid untuk terus membacanya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Oleh itu, sesuai untuk semua peringkat umur. Buku ini dikategorikan sebagai buku bukan fiksyen dan di dalamnya menghuraikan fakta-fakta berkaitan manusia dan alam sekitar dengan contoh yang bertepatan. Kita juga sedia maklum pencemaran alam sekitar menyebabkan kemusnahan. Lihatlah kejadian tanah runtuh, banjir kilat dan sebagainya. Telah menyebabkan kemusnahan harta, benda dan nyawa yang tidak galang gantinya. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Jika tidak menjaga bumi, nanti datang bencana alam. Kawan-kawan nak tahu, buku ini mempunyai nilai pengetahuan yang sangat tinggi. Antaranya, menceritakan berkaitan kesan pencemaran alam terhadap bentuk muka bumi, manusia dan haiwan. Selain itu, terdapat juga kaedah yang sesuai yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah alam sekitar. Malah, contoh yang disertakan juga relevan dan sudah pasti kawan-kawan tahu peristiwa yang berlaku di Malaysia yang dikaitkan dengan pencemaran alam. Ya kawan-kawan, secara kesimpulannya, buku ini jelas membuktikan bahawa manusia dan alam saling bergantungan. Malah, apabila kita membaca buku ini, dapat membantu meningkatkan pengetahuan berkaitan alam. Buku ini juga memberi saya menghasilkan penulisan yang baik dalam peperiksaan berkaitan tajuk alam sekitar. Tiada panorama seindah hutan tempat bermain si rama-rama. Indahnya bumi kurniaan Tuhan. Menjaga alam sekitar tanggungjawab bersama. Di kesempatan ini juga, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nur Hafizah binti Abdul Razak yang telah menghasilkan modul aktiviti pembacaan berkualiti dan seterusnya membantu kami memperkukuhkan aktiviti berkaitan alam. Tidak lupa juga buat ibu bapa dan cik guru saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Prihatin. Bertemu lagi kita dalam rancangan Akademi Milam dalam slot Forum Buku. Saya Hawani binti Muhammad Reni, hos anda pada hari ini. Pada kali ini, saya bawakan 2 orang panel dari SK Likut. Mereka akan mengupas buku yang bertajuk Banjir. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ialah Saudari Nur Chanah binti Syarin Shah dan di hujung sana ialah Saudari Nur Ariana Farisha binti Rahazan. Para penonton sekalian, umum mengetahui bermula bulan Oktober hingga Januari, Malaysia berada dalam musim tengkujuh. Negara menerima taburan hujan yang banyak sehingga berlakunya banjir di beberapa buah negeri. Banjir ini merupakan fenomena alam yang berlaku dalam ekosistem kehidupan. Banjir boleh berlaku akibat daripada keadaan cuaca dan berpunca daripada perbuatan manusia. Mari kita mendengar kupasan buku mengenai banjir ini bersama panel kita yang pertama. Selamat datang ke Akademi Milam. Boleh Saudari Chanah ceritakan sedikit maklumat buku mengenai banjir ini? Assalamualaikum, terima kasih saudari pengacara. Baiklah, ini merupakan salah satu buku yang telah kami pilih untuk perbincangan kita pada hari ini. Buku ini bertajuk Banjir. Buku ini ditulis oleh Azri Fitri Muhammad dan diterbitkan oleh penerbitan Akiz. Buku ini mengandungi 40 muka surat yang mempunyai halaman bercetak serta ilustrasi atau gambar-gambar berkaitan banjir. Buku ini sangat ringan dan nipis, sesuai dibaca oleh semua peringkat umur sebagai ilmu tambahan. Terima kasih Saudari Jaina atas maklumat buku ini. Seterusnya saya ingin bertanya kepada Saudari Ariana, apakah intipati atau kandungan buku ini?
Terima kasih saudari pengacara. Buku ini menerangkan tentang kejadian banjir yang berlaku di Malaysia. Buku ini membicarakan faktor akibat dan bagaimana cara untuk mengelak dan menghadapi keadaan banjir. Di sini menjelaskan bahawa banjir berlaku akibat daripada sikap dan kecuaian manusia itu sendiri. Misalnya, kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga air sekitar dan sungai. Jika dilihat pada situasi semasa, terdapat banyak sungai di Malaysia telah tercemar dan dipenuhi oleh sampah sarap. Malah mereka juga membuat sampah merata-rata. Apabila berlaku hujan lebat, sampah-sampah ini akan mengikat pengaliran air ke sungai dan menyebabkan air bertakung dan menyebabkan banjir. Perkara ini jelas membuktikan bahawa sikap dan kecuaian manusia penyumbang utama kepada berlakunya banjir. Ya, saya setuju dengan saudari Aliana. Manusia merupakan penyumbang utama kepada berlakunya bencana alam yang akhirnya memberi kesan kepada kehidupan di muka bumi ini. Terima kasih saudari Aliana atas penerangan terhadap buku ini. Seterusnya, saya ingin kembali kepada panel kita yang pertama tadi. Saudari, setelah saudari membaca dan menilai buku ini, apakah nilai pengajaran yang saudari perolehi daripada pembacaan buku ini? Terima kasih saudari pengacara. Berdasarkan pembacaan saya terhadap buku ini, terdapat nilai pengajaran yang saya peroleh berkenaan banjir. Terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada banjir ini. Antaranya akibat daripada cuaca hujan yang berterusan, proses pembenaran atau pembangunan sesebuah kawasan yang melibatkan kerja-kerja kontraktor dan pembinaan bangunan serta perumahan. Habisan sungai, penebangan hutan dan sistem perparitan yang tidak terancam merupakan antara faktor penyumbang banjir. Banjir akan meninggalkan kesan kepada penduduk. Mangsa banjir akan terjejas dan terkesan akibat banjir ini. Mereka akan mengalami kerugian akibat kemusnahan dan kerosakan harta benda. Masa juga terbuang untuk membersihkan kotoran dan kemusnahan akibat banjir. Haiwan dan tumbuhan juga mengalami kemusnahan akibat banjir ini. Selain itu, banjir juga didapati boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Oleh itu, saya ingin mengajak para penonton supaya mengamalkan kebersihan alam sekitar sebagai langkah pencegahan banjir. Ibu bapa haruslah memupuk dan menyemal sikap bertanggungjawab dan menjaga kebersihan bermula dari rumah agar dapat meningkatkan kesedaran sivik terhadap generasi muda. Sekian. Saya setuju dengan saudari Jana. Pembelajaran pertama bermula dari rumah, di mana ibu bapa yang mencorakkan kehidupan anak-anak. Di sekolah, mereka hanya mendapat ilmu dan pembelajaran tambahan demi kelangsungan pendidikan sepanjang hayat. Terima kasih panel kita yang pertama atas penerangan terhadap nilai pengajaran yang boleh kita pelajari bersama. Seterusnya berbalik kepada panel kita yang kedua. Saudari, boleh saudari berikan pendapat atau pandangan saudari mengenai buku ini? Silakan. Terima kasih pengacara majlis. Buku ini merupakan buku ilmu kepada murid-murid sekolah rendah juga boleh dibaca oleh segenap lapisan umur. Buku ini ialah buku yang menyampaikan maklumat dan fakta tentang kejadian alam iaitu banjir. Bagi murid-murid tahap 2 sekolah rendah, buku ini memberikan banyak maklumat yang boleh digunakan dalam kemahiran menulis untuk membuat karangan atau ulasan. Maklumat yang diterangkan di dalam buku ini juga sangat membantu murid-murid memberikan idea dalam menulis karangan. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam buku ini juga adalah mudah difahami, ringkas dan tepat. Terima kasih. Wah, banyak maklumat diperolehi hari ini. Saya pasti penonton di luar sana mendapat ilmu baharu daripada perkongsian pada para panelis kita pada hari ini. Kepada penonton di luar sana untuk mendapat lebih banyak maklumat mengenai banjir ini, boleh berkunjung ke pusat sumber yang berdekatan untuk membaca buku ini. Terima kasih diucapkan kepada para panelis yang sudi bersama-sama dalam program kita pada hari ini. Tumbuh rendang pohonan ciku, tempat petani memasang pelita. Berakhir di sini forum buku. Semoga bermanfaat kepada semua. Kami mohon maaf atas kesilapan yang berlaku sepanjang mengendalikan program kita pada hari ini.
Kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang dalam Akademi Nilam dengan kupasan buku yang lain. Terima kasih. Terima kasih pengacara majlis mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tumpuak. Salam sebab pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Yohendra Machandran. Saya murid tahun 3 dari SJG 3 Mas. Pada hari ini saya akan menyampaikan peta IT yang bertajuk banjir. Saya telah dibimbing oleh Puan Parimala dan Puan Maledi serta GPM sekolah saya, Puan Selina. Terdapat dua jenis banjir yang sering berlaku di Malaysia, iaitu banjir kilat dan banjir. Menurut Kamus Dewan Bahasa Pustaka edisi keempat, maksud banjir kilat ialah keadaan di mana air naik dengan serta-merta, manakala banjir pula membawa maksud keadaan di mana air menenggelami atau menggenangi kawasan yang luas. Negeri-negeri utara seperti Perlis, Kedah dan Perak, serta negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang merupakan antara negeri-negeri yang sering dilanda banjir. Seterusnya kita lihat pula sebab dan akibat berlakunya banjir. Yang pertama, hujan yang berterusan mengakibatkan sungai dipenuhi air melimpah keluar. Kedua, proses pembandaran pula mengakibatkan anak-anak sungai ditimbus dan tiada pengaliran air. Ketiga, angin monsun dari bulan November hingga Januari mengakibatkan hujan lebat di pantai timur Malaysia. Yang keempat, sistem perparitan yang tidak terancang mengakibatkan longkang tersumbat. Kesan banjir. Banjir menyebabkan kecederaan dan kematian. Banjir membawa kerugian yang amat besar dalam bidang pertanian.
Banjir juga akan menyebabkan kemusnahan harta benda. Selain daripada itu, banjir juga menyebabkan jalan terputus dan menjejaskan sistem pengangkutan. Kerajaan pula terpaksa membelanjakan wang yang banyak untuk memperbaiki kerosakan yang berlaku akibat banjir. Akhir sekali, kita lihat pula cara-cara untuk mengatasi banjir. Pertama, sistem perpalitan perlu diperbaiki. Kedua, lebarkan dan mendalamkan sungai. Seterusnya, undang-undang perlu diketatkan. Hukuman yang berat perlu diberikan kepada mereka yang membuang sampah ke dalam sungai. Kempen kesedaran alam sekitar perlu dilaksanakan. Akhirnya, hutan-hutan yang sedia ada perlu dipelihara. Kesimpulannya, masalah banjir pasti dapat diatasi jika semua pihak bekerja sama seperti AUR dengan tebing. Saya pasti negara kita akan bebas daripada masalah banjir suatu hari nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. My name is Siti Narsha Sumai Bentras Nizam. I'm a year 5 student from SK Kampung Ladang Gemas Negeri Sembilan. Today I would like to present slide on creating materials for book review. The book that I chose is Tsunamis. It is written by Thomas K. Adamson. The publisher is Capstone Press and was published on 1st September 2005. It is in English language. The ISBN number is 0736852484. It consists of 24 pages. The genre of this book is juvenile non-fiction, as it is relevant in some way to teens and young adults from age 12 to 18. The classification of this book is 500 Natural Science and Mathematics in Dewey Decimal Class. It is in the 550 Earth Science and Geology Division and specifically under the 551 Geology, Hydrology, Meteorology section. This book explains how tsunamis form, how they move, the damage they cause, and how the
2004 tsunami affected South Asia and the world. It is based on true story of tsunami which occurred in Aceh, Indonesia and parts of South Asia in 2004. This book explains how tsunamis are caused and how they move through the ocean and grow in height as they approach the shore. Thomas K. Adamson describes the damage they cause, the kinds of warning systems used to detect them, and the impact of the 2004 Indian Ocean disaster. The writing is concise but clear, and the layout features a full-page illustration facing each page of easy-to-read text. Excellent photos of the 2004 tsunami are featured, and the diagrams of the Earth's plates and earthquakes are simple but informative. There are many advantages of this book. The illustrations are very interesting as it shows the real pictures and images taken from the scenes. Besides, it also shows the graph, tables, and diagrams of the processes on how tsunamis began till the end. Furthermore, the size of the book is just nice. It's not so small, yet not so big. Easy to carry and is very light. It used the metal papers, which makes it durable and not an easy to up. The best part is this book using the lower level language, which makes it suitable as children reading from age 7 and above. The selection of vocabularies is easy to understand and suitable for the primary school children. There are many knowledge values that can be taken from this book. By reading it, I get to know that tsunamis are powerful waves that travel at great speed. They pound shorelines and do terrible damage. This book is designed to frame children's understanding of the Indian Ocean tragedy. This book also addresses the causes of tsunamis, featuring the forces at work with clear diagrams, the massive power of the wave, and system of detection and warning. Finally, the purpose of this book is to tell that tsunamis do not happen very often, and it places the dramatic discussion in the suitable context. This book gives lots of moral values. First of all, we should always be grateful for the blessing given by God. We must also create mutual respect towards each other as natural disasters didn't compromise any races or belief. Always be humble toward each other, whether we are rich or poor. Last but not least, be responsibility to help those around us and others in help. Overall, I really like this book. It is very interesting as it gives lots of knowledge to me about the tsunamis. Before reading this book, I rarely understand what tsunami is in the first place. However, after reading it, now I get
the clear pictures of what tsunamis are. As one of the worst tsunami recorded was the 2004 Indian Ocean earthquake followed by tsunami. People began to aware with the disaster. Before this, with lack of knowledge about tsunami, it is somewhat the author wrote that honestly nothing that many people could not escape. So this book is very recommended to all primary students. I also urge everyone to read the book. As for me, it's worth reading as it will enhance my general knowledge about one of the most dangerous natural disasters. That's all for now. Thank you for watching.